Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini, untuk sains tahun 4, Ustazah akan tambah sedikit tentang mesin. Semalam awak dah belajar dalam kelas Google Meet kan? Okey, hari ini Ustazah sambung sikit. Untuk kelas 4 bijak, Ustazah tambah sikit ataupun menjelaskan lagi, lanjutlah supaya awak lagi faham tentang tajuk mesin. Okey, yang Ustazah nak terangkan betul-betul, semalam saya cakap sebab tak nampak dengan papan putih kan? Okey, lepas tu hari ini masalah teknikal sikit. Okey, ini mengenai tuas. Tuas ialah yang dah belajar semalam. Okey, masa nak buka tin tu, tangan kita ini adalah daya. Masa kita buka tin tu, tangan kita itu adalah daya. Saya kata, okey, fulcrum tu masa dekat tengah-tengah iaitu titik keseimbangan objek tu. Okey, beban tu pembuka masa nak tarik tin tu lah. Maksudnya semalam saya dah kata untuk tuas dia akan ada 3, iaitu beban B. Okey, ada fulcrum titik keseimbangan dan dia ada daya D, BFD. Okey, yang ni awak kena faham dan ingatkan betul-betul untuk dalam prinsip tuas. Kenapa? Sebab masa dalam awak menyapu lah, awak akan menggunakan, okey, sapu sampah tu adalah beban. Awak pegang kat tengah tu fulcrum, dan masa awak menolak masa menyapu tu adalah daya. Okey, tuas dia berkaitan dengan beban, fulcrum dan daya. Semalam juga awak dah belajar beberapa mesin ringkas, contohnya baji, satah tondong, giar, tuas, takal. Okey, itu adalah contoh-contoh mesin ringkas sebelum awak beralih seterusnya kepada mesin kompleks. Okey, kenapa prinsip beban, daya dan fulcrum tu penting dalam tuas? Okey, ini okey, contohnya ini. Masa awak nak tarik, okey, bulat besar ni adalah dalam buku teks awak ada ini adalah beban. Batu besar tu adalah beban. Sebab dia besar, dia adalah beban. Beban adalah benda yang kita perlu tanggung. Okey, lepas tu kita nak alihkan, kita gunakan batu kecil, kita cungkil ataupun tumpil. Kita pakai tangan kita dengan tenaga tangan kita ni. Okey, ini adalah daya. Kerana dalam prinsip tuas, awak kena faham ialah semakin dekat jarak beban dari fulcrum, semakin sedikit daya yang diperlukan. Okey, saya ulang semula. Semakin dekat jarak beban dari fulcrum, semakin sedikit daya yang diperlukan. Maksudnya, hipotesis ni tercapai apabila semakin dekat jarak beban dengan fulcrum ni, batu besar dengan batu kecil ni adalah sebagai titik keseimbangannya adalah fulcrum. Okey, semakin sedikit daya. Kalau awak alih beban ni, batu besar ni dengan batu kecil ni jauh, maksudnya awak perlukan daya lagi banyak. Makin banyak makan tenaga, makin penat dah kita. Okey, jelas Ini adalah prinsip, betul-betul kena faham. Semakin dekat jarak, semakin sedikit daya. Maksudnya semakin dekat, semakin sedikit daya, semakin ringan kerja kita, semakin mudah. Okey, dan saya nak tunjukkan sedikit juga, semalam saya tak sempat tunjuk pada dalam Google Meet, bagaimana mesin ringkas itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Sekejap Okey, ini kalau perasan dah ada dalam buku teks awak juga. Okey, saya terangkan sedikit bagaimana sebenarnya cara mesin ringkas itu boleh menyelesaikan masalah. Okey, contohnya macam ni. Yang pertama, ada dalam buku teks awak muka surat balik semula. Lepas tu, okey, papan yang disandingkan. Contoh, awak nak angkat bahan yang besar, banyak ke daripada tangan tu ke lori contoh kan. Okey, sekarang kan okey macam lori JNT semua kan. Dia kan macam banyak barang kan, tapi JNT tak guna macam tu lah. Maksudnya nak pindahkan barang atau beban tu yang banyak, kita guna papan yang disandingkan. Papan yang disandingkan tu maksudnya dia condong. Okey, dia menggunakan prinsip satah condong. Maksudnya bila awak dah sandingkan papan tu, barang tu lagi senang diangkat, ditolak macam tu. Itu maksudnya bagaimana mesin ringkas menyelesaikan masalah. Okey, contohnya satah condong, iaitu papan yang disandingkan.
Okey, yang kedua ialah troli. Kalau pergi pasar raya memang jumpa troli kan? Okey. Troli adalah mesin ringkas yang menggunakan prinsip mesin ringkas roda dan ganda. Awak tolak je troli tu kan, senang kan pergi pasar raya kan, tak payah berat-berat angkat barang kan, lagi makan beban, lagi banyak daya. Awak kan penat ke apa kan? Okey. Mesin ringkas yang kita guna masa kita tolak troli tu kat pasar raya tu kan. Okey, itu menggunakan mesin ringkas roda dan ganda. Okey, yang ketiga, mesin ringkas yang kita gunakan ialah untuk mengecat. Mengecat kan kalau sampai permukaan atas-atas kan permukaan yang tinggi kan. Okey, tangan kita biasa ni daya ni terhad. Okey, kita memerlukan tangga. Tangga pun menggunakan prinsip mesin ringkas satah condong. Okey, yang terakhir contoh saya bagi adalah membelah kayu. Okey, kalau dulu nak masak guna kayu api kan. Okey, untuk belah kayu jadi kecil-kecil lagi senang nak masak. Okey, awak akan menggunakan kapak. Semalam ada belajar, kapak tu ada permukaan yang tajam, bergerigi tajam. Okey, dia menggunakan mesin ringkas baji. Okey, hari ini saya fokus tuas bagaimana semakin dekat jarak dia tu, dia mengurangkan daya, dan bagaimana mesin ringkas itu berfungsi dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah. Banyak lagi contoh lain saya boleh bagi, tapi yang ni dulu saya nak fahamkan bagaimana walaupun kecil yang pandang benda tu mesin ringkas saja, tapi dia membantu kita dan memudahkan kerja kita. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.